Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai peranan Mahkamah Tinggi Syariah dalam harta pusaka orang Islam di Malaysia. Baiklah, nama diberi Nur Syamimi Alia binti Mak Daud, nombor matrik 054864. Baiklah, kita masuk kepada pengenalan mahkamah. Yang mana Mahkamah Syariah merupakan sebuah institusi negeri yang membuat keputusan berkenaan perkara perundangan Islam. Manakala definisi mahkamah adalah Mahkamah Syariah ialah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sivil dan jenayah agama mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan untuknya. Baiklah, tujuan pelaksanaan Mahkamah Syariah ini adalah untuk mengekalkan perundangan Islam yang diperuntukkan kepada mahkamah bagi menjamin setiap Muslim agar patuh dan tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua adalah menjalankan pentadbiran agama Islam dan Sunnah bagi menjamin kesejahteraan orang Islam. Yang ketiga adalah melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam serta mengawasi mereka supaya menjalani kehidupan mengikut syariat Islam. Yang keempat, menyelamatkan umat Islam daripada perpecahan dan kerutuhan rumah tangga. Yang terakhir adalah tempat menyelesaikan masalah kekeluargaan seperti nikah, kahwin, perceraian, talak dan sebagainya. Baiklah, terdapat 3 pelaksanaan pengadilan di Mahkamah Syariah, iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah serta Mahkamah Tinggi Syariah. Baiklah, bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah adalah bidang kuasa yang diberikan adalah seperti perkahwinan, perceraian, kekeluargaan serta penyelesaian harta pusaka kecil, iaitu ia terletak di bawah enakmen negeri. Serta dari segi pelaksanaan dan pengadilan Mahkamah Tinggi Syariah adalah untuk membicarakan kes yang diperuntukkan kepadanya seperti mengeluarkan perintah kes jenayah dan mengesahkan kes faraid. Dalam menguruskan harta pusaka orang Islam, Mahkamah Syariah mempunyai peranan dan kuasa yang terhad dalam perkara yang berkaitan harta pusaka Islam. Baiklah, secara umumnya, peranan Mahkamah Syariah dalam pentadbiran harta pusaka memberi 2 peranan, iaitu peranan secara langsung dan peranan secara tidak langsung. Baiklah, peranan Mahkamah Syariah secara langsung adalah seperti mengeluarkan siti faraid, perlakuan ahli waris. Manakala peranan Mahkamah Syariah secara tidak langsung adalah seperti menentukan kesah tarafan seorang anak, mengesahkan sesuatu akad perkahwinan, memutuskan pertikaian berkaitan dengan masalah harta sepercarian, wasiat, hibah, nazar dan lain-lain. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Nasuha binti Abdul Ghani, nombor matrik 056954. InsyaAllah saya akan sambungkan pembentangan sahabat saya, iaitu bidang kuasa Mahkamah Selangor. Okey, yang pertama, Mahkamah Tinggi Syariah, di mana Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dia mempunyai bidang kuasa di seluruh negeri Selangor. Jadi peruntukan ini terkandung dalam enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Selangor 2003. Dan berkenaan dengan jenis bidang kuasa, ia terbahagi kepada 2, iaitu bidang kuasa jenayah dan bidang kuasa mal atau sivil. Seksyen 61(3)A dan B telah memperuntukkan bidang kuasa jenayah Mahkamah Tinggi Syariah. Jadi peruntukan tersebut iaitu A, dalam bidang kuasa jenayah membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam dan boleh dihukum di bawah enakmen jenayah syariah Selangor 1995 atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam dan boleh mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu. B, dalam bidang kuasa mal, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosedur dalam mana-mana semua pihak adalah orang Islam dan yang berhubungan dengan yang pertama iaitu pertunangan, perkahwinan, rujuk, perceraian, pembubaran perkahwinan, iaitu fasakh, nusyuz atau pemisahan kehakiman iaitu faraq, atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan perhubungan di antara suami isteri. Yang kedua, apa-apa pelupusan atau tuntutan harta yang berbangkit daripada mana-mana perkara yang dinyatakan dalam subtopik perenggan ini.
Dan yang ketiga iaitu nafkah orang tanggungan, kesah tarafan atau penjagaan atau jagaan, yakni hadanah budak-budak. Yang kedua, Mahkamah Rendah Syariah, iaitu Mahkamah Rendah Syariah ini ditubuhkan berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 55(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah diperuntukkan di bawah Seksyen 62(1), iaitu Mahkamah Rendah Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa di seluruh negeri Selangor dan hendaklah diketuai oleh seorang hakim mahkamah rendah. Selain itu, dalam Seksyen 62(2) dalam akta yang sama menjelaskan bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah, iaitu A. Dalam bidang kuasa jenayah membincangkan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang orang Islam di bawah Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam yang baginya hukuman maksimum yang diperuntukkan oleh enakmen atau mana-mana undang-undang bertulis tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh 2 tahun atau kedua-duanya sekali, dan boleh juga mengenakan mana-mana hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan tersebut. Dan B. Dalam bidang kuasa mal ataupun sivil, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding yang Mahkamah Tinggi Syariah diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskannya jika amount atau nilai hal tersebut yang diperhatikan itu tidak melebihi RM300,000 atau tidak dapat dianggarkan dengan wang, tidak termasuk tuntutan hadanah atau harta pencarian. Yang ketiga, Mahkamah Rayuan Syariah, iaitu mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya. Di mana kuasa ini jelas boleh dilihat di dalam peruntukan Seksyen 67(1), Seksyen 67(2) dan Seksyen 73 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003, iaitu Seksyen 67(1), Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam bidang asalnya. Seksyen 67(2) pula, apabila sesuatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, maka Mahkamah Rayuan Syariah ni boleh membuat permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran bagi pemutusan apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan tersebut. Kemudian Seksyen 73(3), apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan dirujukkan bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan sebagaimana yang difikirkan adil bagi untuk menyelesaikan rayuan tersebut. Okey, baik, seterusnya iaitu peranan Mahkamah Tinggi Syariah dalam pentadbiran harta pusaka orang Islam. Peranan pertama iaitu memutus pertikaian berkaitan masalah harta sepencarian, wasiat, hibah, wakaf, nazar dan lain-lain. Di mana Mahkamah Syariah Negeri ini mempunyai kuasa untuk menentukan sama ada sah ataupun tidak sesuatu wasiat, hibah dan wakaf yang dibuat oleh seseorang orang Islam tersebut menurut hukum syarak. Jadi, Mahkamah Syariah ini mempunyai bidang kuasa dalam mengesahkan bahagian ahli waris yang berhak melalui pengeluaran sijil faraid atau perakuan warisan. Jadi dalam hal ni, penentuan waris dan bahagian setiap orang waris tu yang dikeluarkan adalah dalam bentuk sijil faraid. Maka jelaslah bahawa bidang kuasa Mahkamah Syariah ni terbatas dan hanya tertakluk kepada dua perkara sahaja, iaitu menentukan ahli waris yang berhak mendapat harta pusaka serta kadar pembahagian harta dalam bentuk sijil faraid sahaja.
Kemudian, Mahkamah Syariah tidak mempunyai kuasa dalam melaksanakan perintah pembahagian. Seterusnya, peranan yang kedua, menentu sah taraf seorang anak. Di mana Mahkamah Syariah ni dia mempunyai kuasa dalam menentukan kesah tarafan seorang anak kerana berbangkit ketika proses pembahagian harta pusaka dijalankan. Jadi Mahkamah Syariah ni tidak mempunyai bidang kuasa untuk menentukan sesuatu harta sebagai harta pusaka. Okey, baik. Undang-Undang Keluarga Islam Johor 2003 yang memperuntukkan Mahkamah Syariah mempunyai peranan dalam penentuan kesah tarafan seorang anak itu melalui peruntukan, iaitu jika anak itu dilahirkan lebih daripada 4 tahun Qamariah selepas perkahwinan itu dibubarkan sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau sebab penceraian lelaki itu, tidak boleh disifatkan sebagai bapa anak itu, melainkan jika lelaki itu atau mana-mana warisnya menegaskan bahawa anak itu adalah anak lelaki tersebut. Ini adalah daripada Seksyen 112. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Wan Nur Hafiza binti Wan Muhammad Zamri, nombor matrik 056403. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya iaitu Alia. Okay, terima kasih kepada Alia atas penerangan sebentar tadi. Saya akan meneruskan peranan Mahkamah Syariah dalam pentadbiran harta pusaka di Malaysia. Peranan yang ketiga adalah mengesahkan sesuatu akad perkahwinan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan hukum dan cara pembahagian harta pusaka kepada ahli-ahli waris yang layak mendapatkannya, bertujuan untuk memberi keadilan kepada mereka dan mengelakkan pergaduhan sesama mereka. Okey, bagaimana kita nak mengesahkan sesuatu akad perkahwinan ini? Okey, sebelum pembahagian harta pusaka berlangsung, perkahwinan hendaklah disahkan ataupun tidak, di mana orang ataupun institusi yang berperanan untuk mengesahkan perkahwinan itu adalah Mahkamah Syariah bagi perkahwinan orang Islam. Seperti yang mana kalian yang boleh lihat pada enactment tersebut. Okey, bagaimana kesan negatif ataupun kesan buruk yang boleh dapat apabila suatu perkahwinan itu tidak sah, di mana harta pusaka si mati akan diberikan kepada orang yang salah dan seterusnya akan menzalimi waris yang selayaknya dapat, di mana orang yang berhak dapat tidak akan dapat daripada harta pusaka si mati. Okey, peranan yang terakhir adalah mengeluarkan sijil faraid. Ya, apa tu sijil faraid? Sijil faraid adalah dokumen pengakuan ahli waris yang beragama Islam bagi menyatakan kesahihan ahli-ahli waris yang berhak dan kadar bahagian yang diperoleh oleh mereka. Okey, cara-cara untuk mengeluarkan sijil faraid ataupun proses bagaimana nak mengeluarkan sijil faraid. Yang pertama, selepas pengebumian si mati, hendaklah ahli waris cepat-cepat menyelesaikan harta pusaka si mati. Tempat untuk kita nak selesaikan sijil faraid ataupun kita nak meminta mengeluarkan sijil faraid ini adalah di Mahkamah Syariah. Okey, sebagaimana yang kita tahu, peranan Mahkamah Syariah banyak. Salah satunya adalah mengeluarkan sijil faraid. Okey, antara enactment ataupun bidang kuasa mengeluarkan sijil faraid adalah Akta Elias Enactment Pentadbiran Agama Islam atau Enactment Elias Ordinan Mahkamah Syariah negeri-negeri masing-masing. Maknanya setiap negeri-negeri masing mempunyai enactment ataupun ordinan untuk mengeluarkan sijil faraid. Baiklah, secara kesimpulannya dapatlah kita katakan bahawa kepelbagaian agensi dalam pengurusan dan pentadbiran harta pusaka telah menyebabkan berlakunya ketidakseragaman dalam melaksanakan bidang kuasa masing-masing. Baiklah, perkara ini bukan sahaja menimbulkan kekeliruan di kalangan orang awam, akan tetapi boleh memberi kesan terhadap integriti sesebuah agensi itu. Peranan Mahkamah Syariah dalam sistem pentadbiran harta pusaka Islam ini hanyalah sebagai pelengkap kepada agensi persekutuan lain dan dirujuk sekiranya timbul semasa prosiding pembahagian harta pusaka Islam. Di Malaysia sehingga kini masih belum ada undang-undang bertulis mengenai pusaka orang Islam. Oleh itu, Mahkamah Syariah dan juga sesetengah keadaan Mahkamah Sivil semasa memutuskan kes berkaitan dengan harta pusaka orang Islam perlu merujuk kepada syarak dan
kepada hukum syarak dan fatwa yang dikemukakan oleh Jabatan Mufti serta digunakan di dalam amalan seperti bahagian Baitumal dalam ketiadaan pewaris asabah serta penolakan prinsip rad dan du arham di dalam pusaka. Baiklah, itu saja pembentangan daripada kami. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan apa yang buruk itu datang daripada kami sendiri. Maka saya akhiri pembentangan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.